yang berusaha Tuan Haji Mustafa bin Sidi, Timbalan Pengarah Peperiksaan Produksi, Lembaga Peperiksaan, yang berusaha ketua-ketua sektor, yang berusaha ketua-ketua penolong pengarah, ketua-ketua unit, yang dihormati mantan-mantan pegawai lembaga peperiksaan, serta hadirin-hadiran peserta wacana intelektual pentaksiran yang dikasihi sekalian. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Ke Pekan Port Dickson membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah berada di penghujung acara Wacana Intelektual Pentaksiran 2017. Kita mulakan majlis penutupan Wacana Intelektual Pentaksiran ini dengan pembentangan resolusi Port Dickson 2017. Dengan itu, majlis dengan ini menjemput Ketua Sektor Pengurusan Dasar dan Perkembangan Lembaga Peperiksaan Dr. Rahimah binti Adam untuk membentangkan resolusi yang telah kita muktamadkan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengacara majlis. Sebelum kita meneruskan tentang resolusi Port Dickson 2017 ini, bagi pihak urus setia yang menganjurkan wacana ini dan juga bagi pihak lembaga peperiksaan, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan wacana intelektual pentaksiran 2017. Terima kasih kepada pengarah peperiksaan yang berbahagia Datin Nawal dan juga pengurusan tertinggi yang terdiri daripada Timbalan Pengarah Peperiksaan dan dalam memberi ruang dan juga peluang kepada kita untuk mengadakan wacana ini. Begitu juga kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang telah dapat hadir untuk menyertai dan melibatkan diri bersama-sama dalam wacana ini sehingga terhasilnya 7 resolusi yang akan kita cuba realisasikan, insya-Allah. Baik, terima kasih juga diucapkan kepada SPP JPN Negeri Sembilan yang telah menjadi co-host kepada wacana ini atas segala bantuan yang telah mempermudahkan dan melancarkan wacana ini. Terima kasih juga kepada pihak BTPN yang telah membuat liputan wacana ini dari hari pertama sehingga hari ini, dan yang kemuncaknya adalah malam tadi apabila kita meraihkan sebutir bintang. Ini kena pergi kelas bahasa balik. Sebutir bintang yang bercahaya, yang insya-Allah akan menerangi minda kita, hidup kita di masa akan datang, walaupun beliau tidak ada bersama-sama kita secara jasadnya ataupun fizikalnya, tapi insya-Allah apa yang dibawa selama ini, yang dimaksudkan dari segi rohnya, ya, tentang pentaksiran itu, insya-Allah kita akan teruskan di lembaga peperiksaan dan juga di mana kita berada dalam melaksanakan tugas seharian kita, insya-Allah, ya. Baik, kalau kita lihat wacana ini, antara objektifnya ialah untuk kita buat apa? Kena jawablah. Soalan untuk peperiksaan, memastikan sama ada wacana ni berjaya untuk meningkatkan kefahaman kita. Siapa-siapa pun boleh jawab. Jawab sama-sama pun tak apa. Antara objektif wacana intelektual pentaksiran 2017 ialah memberi ilmu sebagai satu platform untuk kita meningkatkan kefahaman kita tentang pentaksiran. Lagi, yang apa yang tuan-tuan dan puan-puan telah mengalami selama 3 hari 2 malam di sini. We can just share. Perkongsian ilmu dan juga pengalaman, percambahan idea, lagi
Kawan-kawan kita dari belakang? Antaranya ialah resolusi, sebab itu adalah dia punya output lah kiranya ya. Output of the wacana is actually the resolutions. Tapi yang kita nak dapat lebih daripada itu, seperti mana yang kita dengar ucap utama oleh Dr. Qadari pada hari pertama beliau memberi ucapan tersebut, bahawa sesuatu amalan itu perlu dah didahului dengan ilmu, dan ini merupakan satu platform untuk kita sama-sama warga pentaksiran yang melaksanakan pentaksiran untuk seluruh negara, untuk berkumpul dan berkongsi dan meningkatkan ilmu pentaksiran kita, supaya selepas ini bila kita balik, kita melaksanakan amalan yang kita buat dalam pengurusan dan pengendalian pentaksiran dan peperiksaan itu adalah berdasarkan ilmu yang, kalau Ustaz tadi kata, yang betul, satu yang baik, pertama yang baik dan juga yang betul. Jadi insya-Allah itulah antara intipati ataupun objektif kepada wacana ini, yang mana kita harap semua kita dapat menghayatinya insya-Allah ya. Sebab tadi Ustaz tu kata apa? Kita perlu yang pentinglah kerjasama kan. Sebab ada yang tak hadiri pagi tadi, tapi saya amat suka approach Ustaz tadi, Ustaz Jafar yang juga merupakan Abu Faiz disebut ya, Abu Faiz. Dia kata kita perlu jaga siapa? Jaga dirilah ya. Diri kita ni, yang utama dalam diri kita ialah hati dan akal. Hati dan akal. Yang kita datang 3 hari di sini bukan sekadar untuk akal, tetapi juga untuk kita didik hati kita. Sebab apabila hati kita bersih dan baik, dia akan mendorong akal kita untuk berfikir yang baik dan seterusnya melaksanakan perkara yang baik. Jadi tadi Ustaz tu kata kita perlu jaga diri kita. Diri kita itu hati dan juga akal kita, untuk menggunakan bagi membangunkan harta, disebut ya, harta Allah ataupun harta milik Allah. Sebab segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah yang dipinjamkan sementara kepada kita. Bila kita dah bangunkan harta Allah ini, mestilah dengan baik dan juga betul mengikut kehendak ataupun ketetapannya. Maknanya kita kena buat dengan betul-betul lah. Sesuatu kerja yang kita buat, mestilah kita buat dengan betul-betul. Dia yang berbalik kepada roh dan jasad tu sendiri ya, roh dan jasad. Maknanya sometimes kita melaksanakan sesuatu tugasan hanya kerana ianya perlu dilaksanakan. Maknanya fizikal kita saja yang melaksanakan, tetapi penghayatan kita tidak ada. Tapi yang kita nak ialah kita melaksanakannya dengan penghayatan yang jitu berdasarkan ilmu yang baik insya-Allah. So itulah antara objektif yang wacana ini diadakan. Moga kita telah mendapat sedikit sebanyak manfaat daripada wacana ini. Mungkin ada banyak jargons, ya, ada jargons yang macam ontologi, epistemologi lah, aksiologi lah kan. Itu adalah satu perkara baharu yang perlu kita take it positively, supaya kita selepas ini akan berusaha sendiri untuk kita meningkatkan ilmu kita sendiri dalam bidang pentaksiran khususnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tadi Haji Mokhtar ada sebut berkaitan dengan apa tadi Haji Mokhtar? Ingat bagaimana lembaga peperiksaan boleh menjadi pencetus, pemangkin, pencetus pemangkin, tapi untuk apa yang berlaku dalam PDP, ya. Yang itu tidak dinafikan di peringkat overseas pun ada sebut begitu. Even Dylan William pun ada sebut bahawasanya pentaksiran itu menjadi penggerak lah, pemangkin tadi itu untuk apa yang berlaku dalam PDP. Tapi kita harus ingat bahawa pencetus itu bukanlah menjadi tujuan utama berlakunya sesuatu PDP itu. Kita sedia maklum bahawa PDP itu perlulah berbalik kepada kurikulum dan juga falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana yang telah diperkatakan sepanjang 3 hari ini bahawa apa yang kita nak outcome daripada sistem pendidikan dan juga pentaksiran kita adalah kemenjadian
insan itu sendiri. Insan, anak-anak kita di sekolah dalam sistem pendidikan dan pentaksiran kita. Jadi kemenjadian itu bukan sekadar cemerlang dalam satu-satu aspek sahaja, tetapi cemerlang mengikut kemampuan masing-masing dalam semua aspek. Okay? Mengikut kemampuan. Cemerlang tu tak semua cemerlang mesti yang terbaik. Kan? Cemerlang bagi orang yang OKU, bagi dia memasang butang baju tu pun, itu kalau dia dapat pasang, itu dah cemerlang bagi dia. Jadi maknanya cemerlang mengikut kemampuan masing-masing dalam semua aspek. Yang mana kita nyatakan bahawa itu adalah pendidikan dan juga kemenjadian yang holistik. Okay? Baik. So, saya tak nak bercakap panjang dah. Terima kasih sekali lagi kepada semua, khususnya kepada pengarah, mantan pengarah, timbalan pengarah dan semua tuan-tuan dan puan-puan yang telah menjayakan bukan sekadar wacana ini, tapi dalam mengurus peperiksaan dan juga pentaksiran peringkat kebangsaan itu sendiri. Ini bermakna tugas melaksanakan tugas ataupun tanggungjawab melaksanakan pentaksiran bagi memastikan kemenjadian murid itu benar-benar berlaku, bukan terletak di bahu lembaga peperiksaan semata-mata. It's actually a shared responsibility and also accountability among all the stakeholders, terutamanya kalau bidang pentaksiran kita yang berada dalam pengurusan peperiksaan ini. Maknanya it's a shared responsibility and accountability. So dengan itu saya akan meneruskan dengan membacakan sedikit sahaja tentang Resolusi Port Dickson 2017, Wacana Intelektual Pentaksiran 2017 dengan tema Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan, satu refleksi mendepani cabaran, yang mana kita telah menyedari dan kita telah bincangkan dalam hasil pembentangan bengkel tadi, bahawa pendidikan holistik dan bersepadu itu adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis seperti yang termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Ini bermakna kita perlu tap on the students' potential, mengenal pasti potensi murid bagi memastikan kita memperkembangkan potensi itu untuk kebaikan dan kemenjadian murid itu sendiri. Kita juga menyedari bahawa konsep, tujuan dan kaedah sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan mestilah difahami oleh semua pihak yang terlibat, khususnya kita lah. Khususnya kita warga pentaksiran yang terlibat secara langsung dalam pengurusan peperiksaan dan pentaksiran. Bagaimana kita nak memastikan kita faham? Sama ada kita menghadiri wacana sebegini, ataupun yang paling minimum, it has to come from our hearts to learn. Self-learning. Self-learning. Kita nak anak murid kita mempraktikkan self-learning, kita terlebih dahulu perlu mempraktikkan self-learning. Maknanya kita perlu sentiasa dahagakan tentang ilmu pengetahuan ini, khususnya yang berkaitan dengan pentaksiran. Dahaga yang haus, yang sentiasa mencari minuman itu dalam bentuk ilmu untuk kita menghilangkan kehausan kita. Okey, seterusnya kita juga menyedari bahawa komuniti pendidikan, sama ada pemimpin, pentadbir, guru, ibu bapa dan pihak berkepentingan, pada ketika ini masih kurang mengetahui dan memahami secara mendalam tentang konsep, tujuan, kaedah, keutamaan dan kelebihan pentaksiran holistik dan bersepadu. Sebab kita telah sebati dari kita kecil sehingga kita dah tua sampai sekarang ini pun, ataupun tak tua, lama saja. Tua kan sensitif. Kita telah kata orang sebati dengan peperiksaan itu sendiri, especially peperiksaan dalam bentuk ujian bertulis. Jadi disebabkan itu kita sedar, maka kita perlu ada rasa untuk membantu diri kita dan juga diri orang lain untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran holistik dan bersepadu. Kita dulu kena faham. Kalau kita sendiri tak faham, bagaimana kita nak cuba memahamkan orang lain, insya-Allah ya. Baik, so dari itu saya tak akan membacakan yang ke-7, tapi saya akan baca yang last sekali, yang ke-7 sahaja. Dari 1 hingga 7
Tuan-tuan dan puan-puan tadi telah mendengar pembentangan daripada Wakil Kumpulan dan juga telah dijelaskan ataupun dihuraikan dengan panjang lebar. Cuma yang ketujuh ini yang mana kita perlu relate to ourselves lah ya, yang mengatakan bahawa semua amalan pentaksiran mesti berdasarkan ilmu yang jelas serta diperjelaskan kepada semua yang terlibat. Ilmu di sebalik setiap perancangan tindakan mestilah dikenal pasti, dipelajari dan difahami sebelum dilaksanakan. Jadi insya-Allah ini lebih merujuk kepada semua, tapi saya rasa resolusi ini merujuk kepada diri kita semua. Diri kita semua, sebab dia merujuk kepada amalan. Amalan itu mesti, amalan apa? Amalan tentang pentaksiran, yang mana kita bergelumang dengan pentaksiran ini dari first, mungkin dekat rumah pun kita masih ingat tentang kerja-kerja kita tentang pentaksiran ini. Jadi kita perlulah pastikan bahawa amalan pentaksiran kita ini adalah berdasarkan ilmu yang jelas. Ilmu yang jelas, sebab Allah Ta'ala beri kita akal fikiran kan, dan masing-masing ada persepsi masing-masing sendiri. Okay? Cumanya sebagai satu badan organisasi yang besar, warga KPM itu sendiri dan khususnya warga pentaksiran ini, walaupun kita mempunyai perbezaan perspektif tentang sesuatu perkara berkaitan dengan pentaksiran, but it has to be a collective consensus. At the end of the day, it has to be a collective consensus. Bermakna keputusan bersama kita untuk kebaikan semua, walaupun perbezaan pendapat dan sebagainya, hak itulah yang kita berpegang teguh. Kan? Sebab kalau tak, kita masing-masing akan ikut kefahaman kita. Tapi kita mesti cuba find a meeting point whereby kita semua faham dan sefaham dan juga jelas dengan apa yang kita perlu buat. Okey, dengan itu insya-Allah apa yang baik itu adalah daripada Allah, apa yang salah dan silap itu adalah daripada kekurangan dan kelemahan diri kami, maka kami mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat pulang ke pangkuan keluarga dan have a safe journey home. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Rahimah binti Adam, Ketua Sektor Pengurusan Dasar dan Perkembangan Lembaga Peperiksaan. Seterusnya kita akan sama-sama melakar satu sejarah dan menyaksikan Majlis Penyerahan Resolusi Podiksen 2017. Bagi tujuan itu, majlis dengan ini menjemput Yang Berusaha Cik Fakhruddin bin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Negeri Sembilan, mengiringi Yang Berbahagia Datin Nawar binti Saleh, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan, untuk menyempurnakan majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Seterusnya dimohon Cik Fakhruddin untuk menyerahkan resolusi Podiksen kepada Yang Berbahagia Datin. Seterusnya majlis dengan ini menjemput Dr. Hajah Alia binti Haji Ahmad Shah, Timbalan Pengarah Peperiksaan Pengurusan Lembaga Peperiksaan, untuk menerima resolusi Podiksen 2017 daripada Yang Berbahagia Datin Nawar binti Saleh. Penyerahan ini merupakan simbolik kepada penyerahan amanah kepada generasi lembaga peperiksaan yang seterusnya dalam meneruskan legasi kegemilangan pentaksiran dalam usaha kita mencapai pentaksiran bertaraf antarabangsa, insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datin Dr. Alia dan Cik Fakhruddin. Dara rupawan tersenyum manis, petik kenanga kuntum 8, hadirnya puan penyeri majlis, molek kiranya susuli ucapan. Dengan segala hormatnya, pihak majlis menjemput Yang Berbahagia Datin Nawal binti Saleh, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan,
untuk menyampaikan ucapan, seterusnya menutup rasmi Wacana Intelektual Pentaksiran 2017. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis Encik Hamzah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya menggunakan pendekatan yang barulah. Bukan baru sebenarnya. Ini pendekatan asal kita. Bila berada di dalam kelas atau bilik darjah, inilah yang kita buat bersama-sama dengan anak-anak kita bila kita menguruskan proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pengacara majlis. Saya mengucapkan terima kasih dengan kehadiran timbalan-timbalan pengarah peperiksaan, ketua-ketua sektor, ketua-ketua penolong pengarah, ketua-ketua sektor Jabatan Pendidikan Negeri, ketua-ketua penolong pengarah Jabatan Pendidikan Negeri, SPP khususnya, urus setia, dan paling saya terharu adalah dengan kehadiran Dr. Naimah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak dapat membayangkan apabila saya sudah meninggalkan lembaga peperiksaan nanti, saya akan hadir dan duduk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan seperti ini. Tak boleh bayangkan. Sebab Dr. Naimah telah berada dengan kita sejak hari pertama. Jadi ini yang menjadikan suasana kita sangat terharu. Kerana kita masih dihargai, dan kita juga menghargai kehadiran Dr. Naimah. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan juga tahniah kepada urus setia SPDP kerana berjaya menganjurkan wacana intelektual pentaksiran dengan tema pentaksiran pendidikan kebangsaan, satu refleksi mendepani cabaran. Kita bercakap tentang refleksi. Apa yang kita lihat, bagaimana kita menoleh ke belakang. Bukan untuk kita bertapak ke belakang, tetapi untuk kita bertapak ke hadapan. Yang ini yang kita kata refleksi mendepani cabaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita harus berdepan dengan cabaran, walau apa sekalipun cabaran itu, kerana ia berada di hadapan kita, kita harus mengharungi cabaran itu. Sebelum kita boleh melaksanakan refleksi dan mendepani cabaran ini, perlu kita sedarkan diri kita terlebih dahulu. Okay? Biasanya dalam kita melaksanakan apa-apa, kita akan terleka. Kita terlena. Okay? Kenapa? Kita terleka dan terlena kerana kita selesa. Kenapa kita selesa? Kita rasa apa kita buat itu adalah betul. Kenapa kita rasa kita melaksanakan itu dengan betul? Kita rasa ilmu kita sudah mencukupi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita harus menyedarkan diri kita semula kerana kita belum lagi mempunyai ilmu yang sebenar-benarnya yang boleh meletakkan kita ke tahap seorang ilmuwan. Kerana kita faham daripada tazkirah pagi tadi, ilmu itu sentiasa berada di mana-mana. Dan terus terang, secara ikhlasnya saya memberitahu tuan-tuan dan puan, pada tempoh wacana ini dilaksanakan, ada lagi ilmu yang saya kutip dan saya dapati perkara-perkara itu tidak saya ketahui sebelum ini. Jadi ilmu ini tidak pernah berakhir. Okay? Sampai mati pun ilmu itu boleh kita perolehi. Tetapi untuk kita peroleh ilmu itu, kita perlulah berusaha. Okay? Tidak boleh kita tunggu di satu tempat mengharapkan dan mendoakan ilmu itu sampai kepada kita, tetapi kita perlu berusaha. Satu daripada usahanya ialah baca. Baca. Dan satu lagi daripada usaha untuk mencari ilmu tu, datang hadir ke wacana seperti ini. Dan kalau kita menghadirkan diri ini, kalau tak dapat banyak, sikit sekurang-kurangnya kita dapat. Itulah ilmu yang seharusnya kita kumpulkan dan kita gunakan sebaik-baiknya ilmu itu untuk kita sekali lagi mendepani cabaran, dan itulah harapannya. Harapannya supaya apa juga cabaran yang melintasi di depan kita ini, kita boleh harungi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebut tentang kesedaran dan harapan ini. Inilah juga harapan saya. Harapan saya agar warga lembaga peperiksaan, warga SPP, JPN terus menaruh harapan supaya kita sentiasa sedar
tidak terlena, tidak terleka, tetapi sentiasa sedar bahawa kita perlu perbaiki sistem pendidikan kita. Apa yang disebut oleh Tuan Haji Mokhtar tadi, terima kasih. Okay. Memang lembaga periksaan selama ini menjadi jaguh. Tetapi jaguh tidak bertempat itu bahaya. Okay. Kerana kita betul boleh merancang dan mengubah apa juga senario pendidikan. Yeah. Tetapi jangan kita gunakan peperiksaan itu sebagai tapak perubahan kepada senario pendidikan. Itu yang membahayakan. Okay. Sepatutnya perubahan itu mestilah didasari oleh ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang baik dan ilmu yang betul. Apa yang dicakap oleh Ustaz pagi tadi itu memang betul. Mesti didasari oleh ilmu yang baik dan ilmu yang betul. Itu sekali lagi adalah harapan kita. Next. Baik, bila bercakap tentang ilmu, bercakap tentang kesedaran, bercakap tentang harapan, saya nak menceritakan sedikit pengalaman saya. Dan saya pernah berkhidmat sebagai seorang pendidik selama 22 tahun sebelum saya berkhidmat di lembaga periksaan. 22 tahun itu, tuan-tuan dan puan-puan, berlalu dengan begitu pantas. Dan oleh kerana itu jugalah perkhidmatan saya di lembaga periksaan menjadi terlalu begitu pantas. Sudah sampai masanya untuk saya meninggalkan perkhidmatan ini. Tetapi insya-Allah saya akan terus berada, hati saya terus berada dengan warga lembaga periksaan dan juga Kementerian Pendidikan, khususnya warga di Jabatan Pendidikan Negeri, supaya kita meneruskan amanah kita ini, kerana ia tidak akan berakhir sampai bila-bila. Jadi perkhidmatan saya bermula dengan sebagai seorang penolong pengarah. Di situlah bermulanya saya sebagai seorang pembina. Dan menjadi seorang pembina di lembaga periksaan memberikan saya satu kesedaran. Apa kesedaran tu? Baru saya tahu yang saya mengajar di sekolah itu hanyalah satu titis yang sangat kecil yang jatuh di dalam lautan yang sangat besar. Rupanya ada banyak ilmu di dalam dunia ini, khususnya tentang pentaksiran, yang kita sebagai seorang pendidik kita tak tahu. Kita tahu mengajar, betul. Kita mendidik anak-anak kita. Tetapi ada ilmu pentaksiran yang hanya apabila saya berada di lembaga periksaan baru saya mempelajari ilmu-ilmu itu. Dan saya bermula sebagai penolong pengarah, sebagai pegawai pembina. Tidak begitu lama saya dipindahkan sebagai ketua penolong pengarah di unit peperiksaan luar negeri dan profesional. Di situ juga saya belajar banyak perkara. Tentang apa? Tentang menguruskan peperiksaan, tentang menguruskan manusia, tentang menguruskan rakan-rakan, sahabat-sahabat, warga di lembaga peperiksaan sendiri, warga di JPN, dan bukan itu saja, warga di luar negeri. Dan di situ juga saya mempelajari, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa kita ini tidaklah seperti yang orang sebut Mak Saleh tu lebih hebat. Tidak. Kita boleh setanding atau lebih hebat daripada mereka. Dan saya nak berkongsi sedikit. Kita pernah pada tahun 2011 membentangkan kepada pihak Cambridge satu perancangan. Dr. Rahimah tahu tentang perkara ni. Okay? Kita membentangkan satu perancangan idea tentang pelaksanaan ELSA, iaitu PT3, sebahagian daripada urusan PT3. Tetapi hasil pembentangan kita itu dicedok, diambil, sekarang ini diguna pakai untuk memberi nasihat semula kepada kita, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Perancangan kita hebat, tetapi bila kita nak melaksanakan perancangan itu, ada perkara-perkara yang membataskan pergerakan kita dan usaha kita. Sehingga kan rancangan itu diambil, dicedok, digunakan oleh pihak lain, dan itulah sebab saya katakan bahawa kita sehebat atau lebih hebat daripada mereka. Dan semalam apabila Encik Najib membentangkan tentang pentaksiran, sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan, itu juga dicedok oleh pihak situ, dibentangkan semula kepada kita, diguna pakai di negara mereka untuk meningkatkan kualiti pendidikan di negara mereka. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, cubalah kita fikir sejenak, refleksi, di mana kelemahan kita. Kita ada perancangan yang baik, okay? Kita ada perancangan yang baik, tetapi di mana kelemahan kita? Kerana saya rasa kesedaran kita itu belum cukup
untuk menyedarkan kita. Dan harapan kita itu kita tidak letakkan sepenuh-penuhnya untuk menjulang sistem pendidikan kita. Harapan itu belum cukup. Okay? Dan saya melihat bahawa dalam pengalaman saya selama hampir dicampur tolak darab bahagi lebih kurang 13 tahun 2 bulan lah bila saya bersara nanti. Tolak 8 bulan saya berada di Kuala Lumpur. Kalau dikira lagi perkhidmatan saya hampir 36 tahun. Syukur alhamdulillah. Allah memberikan saya kesihatan dan saya meneruskan jawatan sebagai ketua sektor SPP MLN. Di situ saya belajar dengan begitu banyak sekali, khususnya dalam pengurusan bagaimana menguruskan manusia sekali lagi. Tetapi untuk menguruskan manusia ni yang paling penting ialah tuan-tuan dan puan, kita harus ada ilmu. Kita harus ada maklumat, informasi. Mesti berada di dalam tangan kita. Kerana informasi inilah yang nak kita kongsikan kepada orang lain. Kita nak kongsikan dengan orang lain supaya mereka mendapat informasi yang sama dan mereka boleh menggunakan maklumat dan informasi ini untuk menguruskan manusia di dalam kelompok mereka masing-masing. Inilah pentingnya apabila kita menjadi seorang ketua. Sebenarnya sebagai ketua sektor saya belajar banyak. Tempoh 3 tahun tu memberikan saya ilmu, tetapi masih lagi saya rasa ilmu itu tidak mencukupi. Ia belum menjanjikan saya seorang yang boleh dianggap sebagai ilmuwan, kerana ia hanyalah sedikit saja, seperti saya sebut tadi, hanya satu titisan air dalam satu lautan yang luas. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan ilmu itu untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita, supaya kita memberi kefahaman kepada orang lain, informasi kepada warga kita, supaya mereka juga dapat melaksanakan tanggungjawab. Kemudian saya bergerak menjadi timbalan pengarah peperiksaan. Dalam tempoh yang singkat sebagai timbalan pengarah peperiksaan, di situ saya mempelajari tentang pengurusan dan juga perkhidmatan. Saya diberi mandat untuk menjadi timbalan pengarah peperiksaan itu sebentar saja, bersama-sama dengan Dr. Naimah. Dan di situ saya terpaksa mempelajari tentang pengurusan keuangan, pengurusan perolehan yang tak pernah saya ambil peduli kerana bukan di bawah tanggungjawab kita. Tapi di situ saya mempelajari tentang urusan-urusan ini, bukan saya mendalaminya, tetapi sekurang-kurangnya saya perlu tahu apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh pegawai-pegawai, kerana kita harus memimpin. Dan saya rasa bersyukur tuan-tuan puan kerana pegawai-pegawai di lembaga peperiksaan telah memberi sokongan dan bantuan yang cukup baik kepada saya, sehingga saya dipindahkan menjadi pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di situ juga, di Kuala Lumpur juga, bagi saya lah menjadi pengarah di jabatan itu adalah satu pembuka mata. It was an eye opener. Kerana terlalu lama di lembaga peperiksaan, dah mula leka. Kita rasa kita buat dasar yang baik. Kita rasa kita telah memberi arahan. Kitalah orang yang berada di kementerian, di bahagian, kita memberi arahan-arahan kepada guru. Baru di Kuala Lumpur tu saya sedar bahawa arahan-arahan itu dia tidak akan menjadi arahan sekiranya kita tidak memberikan maklumat yang lengkap kepada pelaksana kita, iaitu guru-guru di sekolah. Itulah yang saya kata pembuka mata. It was an eye opener. Dan secara tidak dijangkakan, saya dipanggil balik. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan, sejarah itu kita tak akan lupa sampai bila-bila. Kerana apabila saya berada di Kuala Lumpur, cerita dan juga peristiwa itu menggelapkan mata kita. Menggelapkan mata kita, menggelapkan mata ramai daripada warga lembaga peperiksaan. Menggelapkan di sini kita hampir pengsan. Kita rasa tidak terdaya dengan kejadian itu. Kerana apa? Kerana imej lembaga peperiksaan di Kementerian Pendidikan Malaysia ini telah tercemar. Dan ini bukan kesalahan lembaga peperiksaan, ya tuan-tuan dan puan. Saya melihat ia sebagai satu titik hitam. Kerana apa? Kerana masyarakat kita terlalu menitik beratkan peperiksaan sehingga mereka juga hilang pertimbangan.
rakyat kita juga hilang pertimbangan, petugas-petugas kita juga mungkin hilang pertimbangan untuk meyakinkan bahawa integriti dan amanah itu sesuatu yang sepatutnya dijunjung pada bila-bila masa. Ini kita lupa. Dan apabila kita melalui peristiwa itu dan saya dipanggil balik ke lembaga peperiksaan, itu adalah satu cabaran kepada saya. Dan harapan saya ialah supaya rakyat dan juga masyarakat melihat lembaga peperiksaan bukan seperti apa yang dilihat dalam kejadian dan peristiwa itu, tetapi untuk mengembalikan semula nama lembaga peperiksaan. Sehingga hari ini saya tidak mengatakan bahawa kita berjaya, tetapi insya-Allah kita boleh berjaya. Kita boleh berjaya sekiranya kita memegang amanah dan kita menjamin bahawa kita adalah insan yang berintegriti. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, itu antara sejarah pengalaman perkhidmatan saya di Kementerian Pendidikan, khususnya di lembaga peperiksaan. Dan sehingga hari ini tuan-tuan dan puan, walaupun saya berada di Kuala Lumpur, saya tetap menyayangi lembaga peperiksaan. Dan bagi saya, di mana saja saya berada, saya menyayangi organisasi itu, kerana apabila kita berada di satu tempat, yang penting ialah kita mempunyai keseronokan dan kepuasan berkhidmat. Kita mesti rasa bahawa kita seronok berkhidmat. Kita mesti rasa bahawa setiap hari kita ingin dan harus ke pejabat, kerana kita rasa seronok untuk melakukan sesuatu, bukan kerana kita berdepan dengan masalah, tetapi kita nak menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah ini boleh menjadi sesuatu yang menyeronokkan jika kita lihat ia pada akhirnya kita lihat muka-muka yang tersenyum apabila kita berjaya menyelesaikan masalah. Itu yang menyeronokkan kita bila kita datang bekerja. Jadi di lembaga peperiksaan ini saya telah diberi makanan-makanan ilmu. Dan saya lihat dalam sesi kita, wacana kita pada kali ini, kita telah dapat mengumpulkan Dr. Qadri, Dr. Jamil, Tuan Haji Kombali, Hajar Nozila, Cik Muhammad Najib, Dr. Muhammad Azim dan juga Encik Arsyad. Mana Dek Arsyad? Dah balik Mereka ini adalah pakar-pakar pentaksiran. Dan hari demi hari kita melihat bilangan pakar pentaksiran ini semakin merosot di lembaga peperiksaan. Bila kita sebut tentang pakar pentaksiran, kita bercakap tentang orang yang mempunyai ilmu. Ilmu tentang pentaksiran bukan untuk diri dia, tetapi ilmu itu adalah ilmu untuk diri, dibekalkan untuk diri dia, untuk diri individu itu sendiri, dan juga ilmu itu dikongsikan dengan orang lain supaya kita faham apa itu pentaksiran. Dan saya percaya dan yakin rakan-rakan yang berada di dalam Dewan yang mulia pada hari ini juga memahami sekarang ini apa itu pentaksiran, bagaimana kita nak melaksanakannya. Kita faham, tetapi bagaimana nak menjayakannya, itulah yang menjadi cabaran kita. Jadi ini adalah insan-insan yang telah melengkapkan antara lain ilmu pentaksiran dalam diri saya. Saya belajar banyak daripada mereka. Dan antara insan-insan yang masih lagi berada di dalam yang dah pun meninggalkan perkhidmatan seperti Hajar Nurizan, saya rasa ramai yang mengenali beliau. Hajar Ainan, mereka inilah insan-insan yang mempunyai ilmu pentaksiran yang begitu mantap. Dan saya tidak nafikan bahawa ketua sektor yang berada di lembaga peperiksaan sekarang ini pun adalah mereka yang mempunyai ilmu-ilmu pentaksiran yang begitu baik. Tapi perlu dilengkapkan lagi. Dan bukan itu sahaja, kongsikan ilmu ini dengan semua warga di Kementerian Pendidikan. Dan kita ada KS, ketua sektor SPDP, Dr. Hajar Rahimah. Beliau ini adalah pakar pentaksiran. Kita dengarlah apa yang dicakapkan tentang pentaksiran, kerana beliau juga adalah bakal menggantikan pakar-pakar pentaksiran yang telah meninggalkan kita, Dr. Rahimah. Kemudian kita ada ketua sektor SPMPT, Cik Izihari. Beliau juga pernah menjadi pembina. Dia juga adalah seorang yang pakar, cuma dia tak tunjuk sajalah, kan? Dia tak tunjuk saja.
Dia pakar pentaksiran yang juga tahu tentang pentaksiran, dan kita doakan Encik Izihari akan meneruskan usaha berkongsi ilmu pentaksiran ini dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada Ketua Sektor Khidmat Pengurusan. Mana dia? Tanti. Tanti. Cik Tanti. Walaupun beliau bukan pakar pentaksiran, tetapi saya yakin dan percaya beliau telah pun mula mengutip asas-asas pentaksiran untuk diguna pakai di dalam kerja beliau. Kerana pentaksiran ini tidak terkhusus di dalam bilik darjah saja. Di dalam tempat kerja kita pun kita setiap hari kita mentaksir pegawai-pegawai kita. Kita mentaksir apa yang dilakukan oleh rakan-rakan kita. Boleh, tidak menjadi masalah. Jadi saya yakin dan percaya beliau juga faham apa itu pentaksiran. Kita ada Ketua Sektor SPPK. Mana dia? Badariah. Badariah. Walaupun beliau bukan berasal daripada lembaga periksaan untuk mengatakan beliau adalah pakar pentaksiran, tetapi beliau adalah seorang pendidik juga, yang saya yakin setelah berada di lembaga periksaan sekarang ni, beliau juga boleh bercakap tentang pentaksiran dari aspek pengalaman beliau semasa berkhidmat di sekolah dan juga di bahagian-bahagian lain di Kementerian Pendidikan. Ketua Sektor SPP MLN Fauzi dah balik? Ada. Cik baik ada. Kalau tidak, pindah. Ketua Sektor SPP MLN juga pernah menjadi pembina. Tahu tentang pentaksiran, boleh bercakap dengan pentaksiran. Saya yakin semua ni ketua-ketua sektor di lembaga periksaan ini, berilah mereka mikrofon ni, mereka boleh bercakap tentang pentaksiran. Saya tidak nafikan juga ketua-ketua penolong pengarah, pegawai di lembaga periksaan, bagilah mikrofon. Encik Yazid bagi mikrofon kepada dia. Tuan Haji Rusdi, Ustaz Rusdi bagi mikrofon. Encik Saiful Bahari bagilah mikrofon. Mereka boleh bercakap tentang pentaksiran. Tidak orang kata apa? Aku kisah. Tidak ada hal. Boleh bercakap tentang pentaksiran. Ketua Sektor SPP MRR Suhaimi. Mana Suhaimi? Okey. Suhaimi mempunyai ilmu pentaksiran yang begitu mantap. Tetapi ciri-ciri dia, peribadi dia pendiam. Jadi dia tak bercakap. Cubalah tanya dia, bagi dia peluang untuk bercakap, tuan-tuan akan rasa terkejut tentang ilmu pentaksiran yang ada di dalam dia dan boleh dikongsikan. Bagi dia peluang bercakap. Okay, ajar dia bercakap lepas ni. Kita mantapkan kemahiran komunikasinya supaya dia boleh memberikan kita ilmu pentaksiran. Beliau adalah Ketua Sektor SPPMR. Kemudian kita ada lagi sektor-sektor di produksi. SPUA. Mahani sekarang ini kita semua sedar bahawa beliau masih lagi cuti rehat kerana mengidap penyakit kanser. Kita doakan beliau sembuh. Kita doakan kesejahteraan beliau. Beliau adalah juga pakar pentaksiran kerana beliau berada di lembaga periksaan begitu lama sekali. Tetapi yang menjalankan tugas sekarang ialah siapa dia? Mana dia? Mana dia? Mesyuarat di mana? Tanya dia nak pindah ke? Encik Mazlan, ya. Encik Mazlan juga adalah seorang pakar pentaksiran. Beliau boleh bercakap tentang pentaksiran, bagi dia ruang dan peluang, satu hari tidak mencukupi. Kerana dia begitu lama di lembaga periksaan, prinsip-prinsip pentaksiran itu berada di hujung jari beliau untuk dia bercakap dan juga berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita ada juga Ketua Sektor, saya nak memperkenalkan Ustaz Rusdi, Ketua Sektor Penerbitan Sulit. Beliau juga adalah pakar pentaksiran, tetapi kadang-kala kita perlu berhentikan dia daripada bercakap kerana kita beri dia peluang, dia tak akan berhenti. Nasib baik mikrofon kali ini kita tak pernah serah kepada dia. Sekiranya kita serah kepada dia, saya takut dia mendahului pengarah periksaan. Dan Encik Sata, mana Encik Sata? Encik Sata dah balik? Nak pindah juga? Encik Satar juga lama berada di lembaga periksaan, juga pakar dalam memberikan ilmu-ilmu pentaksiran oleh kerana beliau arif dalam bidang pentaksiran alternatif.
maka tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan nasihat daripada beliau tentang bagaimana pentaksiran alternatif itu boleh dirancang dan dilaksanakan. Ini adalah ketua-ketua sektor di lembaga periksaan, tuan-tuan puan, dan saya kagum. Saya amat kagum dengan mereka. Kerana apa? Kerana mereka lah yang menjadikan, yang mewarnai lembaga peperiksaan. Hitam putihnya, mewarnai biru, merah, hijaunya di lembaga peperiksaan, mereka inilah. Kerana mereka adalah pemimpin-pemimpin di sektor masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah karakter, kita kata. Karakter. Di mana dengan karakter inilah yang menjadikan lembaga peperiksaan satu organisasi yang begitu kuat dan kukuh. Kadang-kadang kita tak nampak. Orang di luar sana hanya nampak pengarah peperiksaan sahaja. Tetapi di belakang pengarah peperiksaan itu ada banyak karakter-karakter yang menyokong dan membantu supaya nama lembaga peperiksaan itu sentiasa dijulang, dan kita mendoakan agar lembaga peperiksaan dapat mencapai hasrat, iaitu menjadi peneraju pentaksiran menjelang tahun 2020. Pada ucap pertama Dr. Kodri tempoh hari, kita telah diberikan, ini saya suka tentang perkara ini, kita telah diberikan tentang 4 perkara yang kita lalui, iaitu forming, storming, norming dan juga performing. Ini 4 perkara yang berlaku. Semasa proses norming ini, forming ini, dia berlaku saya rasa lebih daripada 10 tahun yang dulu. Semasa zaman Allahyarham Datuk Yaakob. Itulah masa pembentukan perkara-perkara yang nak dikuasai dalam ilmu pentaksiran ini. Dan pada masa dan ketika itu, seperti yang disebut oleh Dr. Kodri, di mana kita telah menjemput pakar-pakar pentaksiran di seluruh negara, dan juga bukan itu saja, kita bawa pakar-pakar pentaksiran daripada luar negara untuk berkongsi ilmu dengan kita. Dan semasa forming inilah kita melalui cabaran-cabaran untuk memastikan bahawa ilmu pentaksiran itu boleh bukan sahaja kita nak kembangkan, kita nak mantapkan, dan kita nak sampaikan kepada pelaksana yang berada di sekolah-sekolah kita. Dan proses forming ini mengambil masa yang lama kerana kita perlu hasilkan satu dasar dan kefahaman yang jelas tentang pentaksiran. Dan ini dilakukan dalam zaman Allahyarham Datuk Yaakob dan juga sampai kepada Datuk Adi. Jika tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi, Datuk Adi. Dan zaman mantan pengarah peperiksaan Datuk Salbiah, kita mula melaksanakan. Kita mula melaksanakan iaitu pada tahun 2011 selepas Datuk Dr. Salbiah bersara, kita mula melaksanakan pentaksiran berdasarkan sekolah. Tetapi pada ketika itu, ia belum lagi dilihat sebagai sesuatu yang boleh menyebabkan storm. Belum nampak lagi, sebab kefahaman itu belum dilihat sebagai sesuatu yang boleh mencetuskan ribut taufan itu. Dan bila ribut taufan ini berlaku? Apabila dia lihat bahawa pelaksanaan itu menghampiri peperiksaan. Bila peperiksaan itu? UPSR 2016 tempoh hari. Pada tahun 2015, masa saya berada di lembaga peperiksaan, storm itu dah mula dah. Ribut itu dah mula. Dia mula bila? Semasa kita mengumumkan format peperiksaan UPSR 2016. Semasa kita mengumumkan format itu, kita berdepan dengan pelbagai tumahan. Kenapa lembaga peperiksaan memberikan format ini terlalu lewat? Dan pada masa dan ketika itu kita cuba sedaya upaya untuk memberitahu bahawa format ini hanyalah sekadar rupa bentuk kertas peperiksaan, tetapi masih gagal difahami oleh banyak pihak, khususnya guru-guru dan lebih-lebih lagi
mereka-mereka yang mengadakan kelas-kelas tuition contohnya, yang menjadi pakar motivasi skor A. Mereka ini melihat bahawa format itu adalah sesuatu yang sangat penting dipelajari oleh anak-anak kita. Sampai tahap begitu tuan-tuan. Tidak dilihat bahawa kurikulum itu yang penting. Inilah cabaran yang mula kita rasa kepanasannya, dan kita mula merasakan storm itu, ribut itu mendekati kita, awan gelap itu sudah mendekati kita. Dan ini yang saya sebut, siapa yang berada di peringkat storming ini? Ini kita ni, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam dewan yang mulia ini hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita inilah yang berdepan dengan ribut taufan itu, kerana tuan-tuan dan puan-puan lah yang berdepan dengan suasana di mana masyarakat, komuniti di luar sana tidak habis-habis menghentam lembaga peperiksaan, kerana semata-mata kita memberikan format itu pada tahun 2015 untuk dilaksanakan pada tahun 2016. Ini storm dia. Kita terpaksa berdepan dengan perkara ini, tetapi syukur alhamdulillah saya dapati ramai dalam kalangan pegawai SPP telah membantu lembaga peperiksaan. Pegawai-pegawai di lembaga peperiksaan juga telah memberi sokongan kepada saya untuk mempertahankan bahawa format itu adalah semata-mata, macam saya sebut tadi, hanyalah satu persembahan kertas peperiksaan. Tetapi yang ramainya masyarakat kita ini masih belum boleh menerima hakikat. Mereka belum boleh menerima hakikat itu kerana mereka masih melihat format itulah yang menentukan kejayaan anak-anak mereka di dalam peperiksaan. Jadi inilah yang berlaku sekarang ni. Tambah-tambah lagi semasa keputusan peperiksaan UPSR 2016, inilah sebenarnya awan yang gelap itu, okey, dan ribut, pukulan angin, cuaca yang begitu teruk sekali melanda lembaga peperiksaan. Tetapi syukur alhamdulillah, kita rasa yakin kita melakukan sesuatu yang betul. Memang pada mulanya ribut itu melanda kita, tetapi ribut ini tidak berkekalan, ya tuan-tuan dan puan. Dia tidak akan berlaku sampai bila-bila. Bagaimana kita menangani ribut ini, itu satu perkara yang lain. Tetapi semasa berlakunya ribut ini adalah yang perlu dilakukan oleh sesiapa juga yang berada di lembaga peperiksaan. Dan sebagai pengarah peperiksaan, saya terpaksa menerima hakikat bahawa ribut yang melanda ini boleh menumbangkan lembaga peperiksaan sekiranya saya tidak bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan apa hala tuju kita seterusnya. Adakah saya nak buat keputusan untuk meneruskan dengan lebih laju lagi? Atau kita nak buat pusingan you? Ataupun kita nak berserah saja, berdoa? Ataupun apakah sebenarnya yang perlu kita lakukan? Ribut, turbulence itu memang ganas. Tetapi kita harus tenang di dalam keganasan ribut. Dan saya yakin, kenapa ramai orang kata saya kelihatan tenang. Semalam siapa yang cakap? Cik Talib, dia kata tenang. Dalam sajak dia kata tenang. Tenang ini sebenarnya kita boleh buat-buat lah. Ketenangan ni boleh kita tunjukkan di raut wajah kita. Tetapi ini macam analogi yang diberikan oleh mantan pengarah peperiksaan, Datuk Syufaat dulu. Dia kata macam itik berenang lah. Nampak dia meluncur atas air tu cantik, tapi kaki di bawah tu dia menggodak air. Itulah keadaannya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan nak mengemudi ni, manuver ni, ini sangat penting. Okay? Dalam ketenangan itu kita perlu ada sesuatu yang membolehkan kita membuat keputusan dan terus mengemudi organisasi. Okay? Dan saya mendasari perkara ini dengan apa? Dengan ilmu. Perlu ada ilmu. Sebab tu saya kata ilmu itu perlu ada. Sebab kenapa saya kata ilmu? Apabila sesiapa saja bertanya semasa keputusan UPSR itu keluar, tuan-tuan dan puan, saya rasa beratus saya terima mesej tu. Yang mana yang saya boleh jawab, saya jawablah. Kan? Saya kata tak apa, ini hanya permulaannya. Okay?
insya-Allah kita melakukan perubahan ke arah menambah baik sistem pendidikan kita. Dan terimalah kerana kita tidak mahu longgokkan A yang tidak membawa makna kepada anak-anak kita ini terus menerus diberikan. Dan penerangan ini adalah kerana apa? Kerana ilmu, kerana pengalaman yang saya perolehi daripada tuan-tuan dan puan-puan juga. Saya tidak boleh mempunyai pengalaman itu seorang diri. Saya perlu berada dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan adalah sumber pengalaman saya. Dan saya sebut tadi personal, iaitu tuan-tuan dan puan-puan, sama ada di lembaga peperiksaan ataupun di SPP, yang membantu untuk saya mengemudikan lembaga peperiksaan. Inilah cabaran dia. Cabaran untuk mengemudi lembaga peperiksaan ke arah satu hala tuju yang akhirnya insya-Allah kita akan meyakinkan, menjadikan lembaga peperiksaan stabil. Kita akan meyakinkan masyarakat di luar sana. Kita memberi kepercayaan kepada orang di luar sana supaya mereka mempercayai kita. Dan saya mendoakan supaya apa juga pemanduan dan pengemudian saya ini akan berakhir dengan lembaga peperiksaan dan juga entitinya disegani bukan saja di Malaysia tetapi di peringkat antarabangsa. Saya tahu ini adalah perkara-perkara yang saya tahu berlaku. Saya tahu tindakan saya itu harus betul, tepat, melakukan perubahan-perubahan itu untuk kebaikan, dan untuk melakukan perubahan itu ada banyak teguran-teguran yang perlu saya lakukan dan banyak juga nasihat-nasihat yang perlu saya kemukakan. Ini semuanya adalah untuk kebaikan lembaga peperiksaan supaya storm ataupun ribut taufan tadi boleh dikawal, insya-Allah. Dan seterusnya kita lihat kalau kita menaiki kapal terbang atau berada di dalam kapal terbang yang dilanda ribut atau kapal yang dilanda ribut, pilot ataupun kapten tu memainkan peranan. Tetapi tidak dinafikan di dalam ramai-ramai itu pasti ada insan-insan yang rasa selesa. Ada manusia yang mungkin rasa selesa. Selesa kenapa? Kerana dia tahu adanya pilot, dia tahu adanya kapten yang akan menjamin keselamatan dia. Yang inilah sikap yang perlu diubah. Kita perlu berubah. Dan sebagai pemimpin-pemimpin di lembaga peperiksaan dan juga di SPP, yakinkan pegawai-pegawai tuan-tuan puan-puan, berubahlah daripada tahap keselesaan itu, tetapi perolehilah ilmu dan pengalaman ini supaya kita menjadi seorang manusia seperti yang disebut oleh penceramah kita pada pagi ini. Kita memperbaiki akal kita, dan yang penting sekali, kita memperbaiki hati kita. Jika hati kita dibetulkan, maka kita akan mempunyai akal yang bersih, ilmu kita mantap, insya-Allah. Bukan saja organisasi kita berjaya, kita juga yang akan berjaya. Itu yang penting. Untuk mengemudikan lembaga peperiksaan, ini adalah ciri-ciri nilai-nilai yang perlu ada di dalam setiap individu, di dalam tuan-tuan dan puan-puan, pegawai-pegawai tuan-tuan dan puan-puan. Mesti ada dedikasi. Saya selalu sebut tentang dedikasi, iaitu perhatian yang kita berikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Bertanggungjawab bermakna bahawa kita bukan tanggung saja, tetapi apa juga yang kita lakukan itu kita boleh jawab. Kita boleh memberi jawapan dan juga alasan ataupun apa-apa saja maklum balas dalam apa juga yang kita laksanakan. Itu yang kita kata bertanggungjawab. Dan jujur, yang ini datang dalam hati kita. Saya tak nampak sama ada tuan-tuan dan puan-puan jujur atau tidak, tetapi tuan-tuan dan puan-puan sendirilah yang tahu sama ada tuan-tuan dan puan-puan memiliki ciri atau nilai kejujuran itu. Berilmu, kita selalu cakap tentang ilmu yang perlu kita ada, mantapkan diri kita, dan keupayaan untuk berkomunikasi. Bercakaplah, berceritalah, bertanyalah, kerana itu yang akan memantapkan ilmu di dalam dada kita dan sentiasa mempunyai sikap yang positif. Jangan kita fikirkan yang buruk-buruk tentang orang lain. Saya selalu berpegang kepada prinsip ini. Saya akan sentiasa berfikir tentang yang baik. Kalau saya terfikir sesuatu yang buruk tentang orang lain,
saya perlu beristighfar. Perlu beristighfar kerana pemikiran yang buruk yang datang kepada kita itu adalah sebenarnya gangguan syaitan. Dia nak mendorong kita untuk mempunyai pikiran-pikiran yang negatif ini, supaya kita melihat orang lain itu sebagai tidak baik dan kita melihat diri kita saja yang terbaik. Hakiskan sikap negatif dan kita bina dan bangunkan sikap positif. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang kita hasratkan. Harapan kita ialah supaya lembaga periksaan bergerak ke arah menjadi satu organisasi yang boleh diterima oleh masyarakat. Norming itu menjadikan ia semula sebagai satu entiti yang disegani semula, dan supaya kita boleh menunjukkan melaksanakan apa juga amalan kita itu dengan mudah, iaitu di peringkat performing. Ini saya tidak lupa bagaimana nama lembaga periksaan ini boleh dijulang. Sampai hari ini pun lembaga periksaan masih disebut-sebut. Kalau di lembaga di mesyuarat profesional, tuan-tuan dan puan, boleh kata hampir setiap selang seminggu tu saya akan sebut. Kalau timbul saja tentang isu PBS, saya akan bercakap. Saya akan bercakap kerana, minta maaf, kerana dalam kalangan pengarah-pengarah di bahagian juga masih tidak ada yang memahami apa itu pentaksiran bahasa sekolah. Masih ada pengarah-pengarah yang tidak memahami apa itu pentaksiran. You cannot deny the fact. Why? Sebab manusia ni, kalau dia rasa dia nak tolak, dia tolak lah. Kalau dia rasa dia tak mau terima perkara tu, walaupun kita ulang dengan dia 10 kali pun, dia rasa dia nak tolak, dia tolak lah. Dia tak simpan. Jadi perkara tu juga yang saya selalu sebut. Dan saya kaitkan dengan apa? Saya kaitkan dengan kurikulum standard sekolah rendah, KSSR, kaitkan dengan kurikulum standard. Nak memberi kefahaman bahawa dalam pelaksanaan PDP itu, pentaksiran tidak terasing. Selalu disebut, pentaksiran itu berlaku pada setiap masa, pada bila-bila masa. Dengan menggunakan kurikulum standard, sebenarnya guru boleh mengesahkan sama ada anak-anak itu telah berjaya mencapai sesuatu tahap dalam proses PDP. Hanya dengan memerhati saja. Dia tak payah pun nak buat soalan. Kan? Dia memerhati, dia boleh dapat tahu sama ada anak itu telah mencapai standard yang dihasratkan dalam kurikulum standard. Yang inilah yang selalu kita sebut. Dan saya mengharapkan agar tuan-tuan perempuan khususnya di SPP JPN Negeri untuk menyampaikan ilmu ini kepada rakan-rakan kita, kerana SPP juga dilihat sebagai cabang lembaga periksaan. Kalau apa yang dicakap oleh lembaga periksaan itu betul, maka SPP juga perlu bercakap tentang perkara yang betul mengenai pentaksiran. Everybody in the state look up at SPP. Saya tahu. Mereka melihat SPP itu sebagai entiti lembaga periksaan bercakap tentang pentaksiran. Dan saya ingin berterima kasih dengan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di negeri. Ni kalau saya ingatlah. Perlis, mana dia Encik Rosli? Cik Rosli. Cik Rosli adalah ketua sektor di Perlis. Saya harap Encik Rosli boleh membawa apa juga yang kita dapat daripada wacana kali ini, berkongsilah dengan rakan-rakan di negeri, di jabatan, untuk kita memberi kefahaman kepada mereka bahawa pentaksiran itu bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang terasing daripada proses PDP. Kedah Tuan Haji Mokhtar, walaupun nak bersara sama dengan saya kan, hujung tahun, bulan 6, masih boleh bercakap. Ada lagi 5 bulan untuk bercakap tentang pentaksiran. Hari ini kita dah mantapkan ilmu kita tentang pentaksiran. Ada banyak perkara-perkara yang kita boleh kuasai dalam tempoh 3 hari ini. Bercakaplah, berkongsilah, berikanlah rakan-rakan kita ilmu ini, kerana kadang-kadang macam saya sebut tadi, kita tidak menyedari bahawa ilmu itu kita sampaikan secara bersahaja. Rashid mana ya? Rashid tak sihat. Nak pindah. Tak apa, kirim salam dengan beliau. Saya yakin dan percaya Cik Rashid mempunyai peluang yang cerah, masa hadapan yang cerah, kerana beliau masih muda lagi. Berapa tahun lagi? 6 tahun. Saya yakin dan percaya beliau ada peluang untuk menaiki tangga jabatan, menaiki tangga jabatan
mungkin kementerian, kita tak boleh nafikan, kerana beliau mempunyai potensi. Ini yang kita bercakap tentang potensi. Kita boleh nampak, kita boleh nampak potensi dalam seseorang itu melalui cara dia bercakap, cara dia bekerja, cara dia bertanya. Itu potensi boleh kita lihat daripada seseorang individu. Sampaikan salam saya kepada beliau. InsyaAllah kita doakan beliau sembuh, dan semoga beliau berjaya di dalam sistem pendidikan ini. Tuan Haji Adnan, tu depan saya. Terima kasih. Beliau adalah rakan lembaga peperiksaan semenjak beliau menjadi petugas. Saya tak nak ceritalah petugas apa, kan. Beliau adalah rakan lembaga peperiksaan, dan semenjak beliau menjadi ketua sektor di JPN Perak, syukur alhamdulillah banyak perkara-perkara yang sudah beliau fahami untuk meneruskan perjuangan pentaksiran, khususnya pentaksiran bahasakan sekolah. Pengurusan peperiksaan pun begitu lancar dan baik di Perak. Banyak masalah, saya percaya dan saya yakin ada banyak masalah. Kadang-kadang beliau bercerita dengan saya kata tak apa, saya tidak bimbang. Nampaknya macam saya tenang, dia tenang, tetapi kita faham itulah dia cabaran dan dugaan bila kita melaksanakan dan menguruskan peperiksaan. Selangor, Tuan Haji Talib dah lama sebagai ketua sektor. Selangor ni, saya tak salahkan Tuan Haji Talib. Selangor ni adalah negeri yang terbesar dari segi bilangan sekolah. 900 sekolah, betul? 900 sekolah. Bagi ni kepada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, tengok berapa sekolah? 300 sekolah. Bandingkan 3 kali ganda. Sebab itu Tuan Haji Talib pening kepala. Tiap-tiap kali datang peperiksaan, sebelum Tuan Haji Talib sampai ke bilik kebal, pegawai lembaga peperiksaan dah sampai dulu. Ini CCTV-nya tidak berfungsi. Telefon Tuan Haji Talib, dia pun angkatlah telefon. Dia pun hantar pegawai PBD. Kemudian belum habis lagi selesai di Rawang, di Puchong dah berlaku. Sebab apa? Sebab pegawai lembaga peperiksaan ni jahat sebenarnya. Mereka ni berdengki dengan Selangor. Sebab KL Putrajaya ni dikelilingi oleh Selangor. Macam mana kita ni nak mantau? Sebab pengarah suruh kita pantau. Jadi kita pantaulah negeri yang paling dekat. Negeri yang paling dekat ialah Selangor. Jadi mereka pun pergilah ke bilik-bilik kebal Selangor, kan, ke pusat-pusat peperiksaan Selangor. Di situlah kita jumpa perkara-perkara yang tidak ada tidak akur dengan peraturan-peraturan. Sebenarnya ketidakakuran ni bukanlah bermakna tidak berlaku di negeri lain, tetapi oleh kerana Selangor itu menjadi mangsa lembaga peperiksaan, maka dilihat seolah-olah Selangor itu tidak diuruskan. Tapi sebenarnya kita tahu Tuan Haji Talib mempunyai 900 sekolah untuk diuruskan, dan percayalah, kenapa kita turun ialah untuk kita bantu sebenarnya. Kalau kita tak turun, perkara-perkara itu tidak ditangani. Tapi bila kita turun, lihat, ni kita kata, lihat dia sebagai satu yang positif. Nasib baik pegawai lembaga peperiksaan turun. Sekurang-kurangnya kita tahu. Ini cara dia. Kemudian di Negeri Sembilan, Yahya, terima kasih kerana menjadi tuan rumah. Kita rasa selesa. Saya bangun pagi, saya nampak laut. Itu menenangkan saya. Sebelum tidur pun saya nampak laut yang gelap, menenangkan juga. Tuan-tuan dan perempuan, bila rasa bimbang, bila rasa duka, lihatlah pemandangan di tepi laut. Begitu nyaman dan menenangkan. Jadi terima kasih kepada Tuan Haji Yahya kerana berjaya menguruskan peperiksaan di Negeri Sembilan, dan saya yakin Tuan Haji Yahya juga masih jauh perjalanan beliau untuk menjadi pemimpin di Negeri Sembilan, insya-Allah. Melaka, mana dia? Tuan Haji Makno. Di belakang sana. Tuan Haji Makno. Ni saya harap saya dapat nama yang betul. Melaka tidak ada masalah. Kita tidak ada masalah. Sebab bila ada saja masalah, saya terus berhubung dengan pengarah. Rupanya pengarah dia dah tahu sebelum saya. Itu dia. Itu yang bagusnya. Pengarah dia tahu sebelum saya hubungi pengarah. Bermakna
Tuan Haji Mak Noor telah pun memaklumkan kepada pengarah. Jadi saya senanglah. Oh, kalau macam ni semua pengarah-pengarah negeri dan KS, pengarah peperiksaan boleh duduk, orang kata sila panggung lah. Senang aja kerja. Sebab bila aja saja isu, pengarah dia dah cuba selesaikan. Itu sesuatu yang cukup baik. Kita doakan juga Melaka akan terus cemerlang. Johor, mana dia? Mak Buang. Johor ni kelebihan dia ialah sistem. Daripada dulu, seingat saya masa saya berada di lembaga peperiksaan tahun 2004, 2005, Johor lah yang menjadi peneraju kepada apa juga sistem yang kita bangunkan untuk membantu lembaga peperiksaan menyediakan data, memperbaiki data, cantikkan data, membaca data dan sebagainya. Tanpa Johor, mungkin ada dalam kalangan tuan-tuan perempuan, bila kita sediakan analisis keputusan, kita akan berdepan dengan masalah. Tetapi Johor telah membantu kita dengan begitu baik sekali. Jadi terima kasih kepada Encik Mak Buang. Kita naik ke Pahang, Tuan Haji Karim. Walaupun menapak di SPP berapa bulan dah Tuan Haji? 3 bulan. Bulan 9 sebelum UPSR. Sebelum kan? Selepas. Lebih kurang lah. Tapi saya nampak Tuan Haji Karim, dia telah belajar dengan begitu cepat sekali. Syukur Alhamdulillah. Yang ini kita nak masuk saja, itu tanggungjawab kita. Kita terus kuasai ilmu itu untuk kita laksanakan tugas kita dengan baik dan betul. Tidak ada masalah kerana Tuan Haji Karim mempunyai keupayaan. Kita mengupayakan beliau, dia mempunyai keupayaan itu untuk meneruskan kesinambungan ditinggalkan oleh ketua sektor sebelum ini, supaya nama Pahang itu terus boleh dijulang. Dan kita pergi ke Terengganu, Tuan Haji Muhammad, kan? Kita mengadakan pada bulan persidangan pegawai kanan. Saya berterima kasih dengan Tuan Haji menjadi tuan rumah yang membantu lembaga peperiksaan. Dan apa yang saya rasa terdorong untuk bercakap tentang Terengganu semasa kita mengadakan persidangan pegawai kanan tu, ialah kerana kita melihat bagaimana pihak sekolah dan guru-guru merasa sangat terharu dengan kedatangan pegawai lembaga peperiksaan di sekolah-sekolah mereka. Banyak yang mereka pelajari. Jadi itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita berkongsi ilmu dengan insan-insan yang tidak berjaya mendapatkan ilmu itu, mereka berterima kasih dengan kita. Tetapi kita ingat baliklah apa yang dicakap oleh Ustaz pagi tadi. Ilmu itu pun adalah hak Allah. Ilmu itu adalah hak Allah. Kita hanya penyampainya sahaja. Tetapi untuk membolehkan ilmu itu diteruskan, kita perlu mencari ilmu itu dan sampaikan kepada waris-waris yang seharusnya dan sepatutnya menerima ilmu itu. Jadi saya mendoakan Terengganu juga terus cemerlang. Dan Kelantan, walaupun tidak ada ketua sektor, Encik Muhammad mana ya? Sebelah tu. Kita mendoakan Encik Muhammad dilantik sebagai ketua sektor supaya mudahlah kita selepas ni. Seingat saya berada di lembaga peperiksaan sejak 2005 saya masuk ke unit peperiksaan luar negeri tu, Encik Muhammad dah ada dah. Betul kan? 2009. Sebelum tu belum lagi. Saya silap. Mungkin ada pelanduk dua serupa. Tapi saya rasa Cik Muhammad memang lama di Kelantan. Lama di jabatan. Dan kita mendoakan supaya Encik Muhammad dilantik. Dan saya melihat bahawa sehingga hari ini pun banyak tugas-tugas dan urusan pengendalian peperiksaan ini diuruskan sebenarnya oleh Encik Muhammad. Khususnya dalam peperiksaan SPM. Kita melangkau ke Sarawak, Mr. Su. Encik Su berada di SPP 11 tahun. Sama-sama saya naik ke lembaga peperiksaan tahun 2006. 11 tahun berada di SPP. Begitu lama. Dan saya memang bimbang kerana Encik Su akan bersara pada hujung tahun ini. Dia juga akan mengikut jejak langkah saya. Saya bimbang siapakah pengganti Encik Su selepas ini. Kita bimbang.
Bukan kerana kita bimbang Encik Su akan bersara, kerana saya yakin dia tidak akan bersara. Melihat kepada perwatakan beliau, dia tidak akan bersara. Bersara daripada perkhidmatan awam. Dan kita bimbang sama ada pengganti beliau itu dapat menjalankan tugas sebaik Encik Su selama 11 tahun. Saya tak pernah ada masalah dengan Sarawak. Tak pernah ada masalah dengan Sarawak. Kerana apa? Kerana kita percaya ada saja masalah tu sudah pun diselesaikan di peringkat JPN. Dan saya mendoakan agar Encik Su akan terus memberi perkhidmatan yang cemerlang dalam tempoh beliau masih berada dalam perkhidmatan. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan di negeri-negeri boleh mendapatkan begitu banyak ilmu tentang pengurusan dan pengendalian peperiksaan daripada Encik Su. InsyaAllah. Pelajarilah daripada beliau. Kerana beliau terlalu lama. Dan dia tahu dah butir-butir apa yang nak ditanya dengan lembaga peperiksaan. Tanya dia dulu, kemudian boleh kemukakan kepada lembaga peperiksaan. Kerana baru kita tahu soalan itu adalah soalan yang sah. Kesahan dan kebolehpercayaan itu tinggi. Bila bertanya dengan Encik Su. Dan kita pergi ke BAT. Cik BAT. Walaupun baru, beliau sudah banyak belajar. Baru tak baru kan? Berapa lama dah? Setahun dah. Banyak dah beliau belajar daripada Encik Zaini dulu. Dan kita terus juga mendoakan agar Sabah terus mempertingkatkan pengurusan dan pengendalian peperiksaan. Saya tertinggal Cik Sabri. Mana dia Cik Sabri? Putrajaya. Tak ada wakil. Tu. Terus apa? Fadli. Sampaikan salam saya kepada Encik Sabri. Putrajaya ni sebenarnya macam mana nak kata masalah, tak ada masalah. Sebab dia terlalu kecil. Sebelah dengan lembaga peperiksaan je. Nakkan apa-apa sebenarnya dia boleh terus datang ke pejabat lembaga peperiksaan. Terlalu dekat. Di presin berapa ya? 16. Dah dapat pindah ke? Bila? April lah. Sepatutnya sekarang kan bulan 1. Tapi belum lagi ya. Okey. Kemudian Labuan, Sawal mana Sawal? Adik saya tu. Masa saya mula-mula tengok nama dia Sawal bin Saleh, orang ni lebih-lebih pula. Dia tukar N jadi S, terus dia jadi terus dia jadi Sawal. Dia Sawal bin Saleh rupanya. Kan? Sebenarnya saya ingat masa mak dia mengandungkan dia tu, adalah dia ada terdengar nama saya ni. Labuan juga tidak ada masalah. Tuan-tuan dan puan, inilah saya ingin berterima kasih dengan tuan-tuan dan puan di SPP, Jabatan Pendidikan Negeri, kerana telah membantu dan memberi kerjasama yang begitu hebat kepada lembaga peperiksaan sehingga menempa nama di dalam bahagian-bahagian di Kementerian Pendidikan. Okey, apa yang kita harapkan? Future assessment. Ya? Laila, tahu kenapa saya lupa? Sebab saya sama-sama dengan dia. Patut saya kata apa satu lagi negeri ni. Rupanya Laila. Laila saya berkesempatan berkhidmat bersama-sama dengan beliau semasa tempoh 8 bulan di Kuala Lumpur. Tak pernah ada masalah. Macam saya sebut tadilah. Pegawai ni kalau kita tahu, kita yakin dia mempunyai amanah, integriti dan menjunjung amanah yang dia bertanggungjawab, kita tak akan berdepan dengan isu. Kerana apa juga masalah dia dah boleh selesaikan. Dia hanya datang untuk berjumpa, untuk apa? Memaklumkan perkara itu dan ini, bagaimana ia diselesaikan. Sepatutnya kita berpegang kepada prinsip itu. Kita maklumkan kepada ketua kita ada masalah dan bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Ini yang penting. Dan saya melihat Laila, ada berapa tahun lagi Laila? 4 tahun. Dia juga ada potensi. Ada potensi untuk terus meningkat. Dan kita terus mendoakan bahawa pegawai-pegawai kita di SPP, tuan-tuan dan puan-puan, dan saya melihat Cik Pakarudin juga adalah bakal pegawai timbalan pengarah di Jabatan Pendidikan Negeri yang akan terus menaiki tangga di jabatan dan insya-Allah mungkin di kementerian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut tadi future assessment. Apakah hasrat kita?
dalam wacana kita pada kali ini, kita menyebut banyak tentang pentaksiran. Bagaimana pentaksiran bahasakan sekolah itu perlu dimantapkan. Kerana pemantapan pentaksiran bahasakan sekolah itu yang akan menyumbangkan kejayaan dalam peperiksaan. Peperiksaan kita menjadi berjaya, calon kita boleh mendapat keputusan yang cemerlang kerana PBS itu dilaksanakan dengan baik. Jika PBS itu tidak difahami, maka ia boleh menyebabkan kegagalan anak-anak kita dalam peperiksaan. Okay, saya nak menyebut sedikit sebelum saya mengakhiri ni. Di dalam resolusi yang disebut tadi, ada 6 resolusi ya. Dengan yang akhir sekali itu. Saya minta untuk dilihat semula, disusun semula resolusi itu mengikut keutamaan ataupun mengikut alirannya, supaya kita dapat melihat bahawa apa juga kita nak memberi kefahaman atau dalam resolusi itu ialah mendasari ilmu. Itu yang penting. Okey. Jadi yang pertama tadi konsep kemenjadian, kedua konsep kemahiran insaniah, ketiga kefahaman yang jelas terselaras, keempat konsep pengupayaan dan integriti, kelima konsep memasyarakatkan ilmu, keenam pendekatan penyampaian mesra. Okey. Dan akhir sekali, semua perkara-perkara ini didasari oleh ilmu dan amal. Okey, ilmu yang mantap, amal yang baik, amalan yang baik. Jadi saya minta untuk disusun semula. Yang pertama, okey, resolusi kita sepatutnya penyampaian yang mesra. Yang pertama, apa juga yang kita nak sampaikan, ilmu yang nak kita sampaikan tu, jika kita menampakkan bahawa ilmu itu sukar untuk dikuasai, dia bukan mesra. Tetapi penyampaian ilmu itu hendaklah satu penyampaian mesra, seolah-olah ilmu itu mudah untuk dikuasai. Dan bila ia mudah dikuasai, maka orang akan rasa seronok, suka untuk mendapatkan dan menguasai ilmu itu. Itu penyampaian yang mesra. Yang kedua, ilmu itu mestilah difahami dan diselaraskan, terselaras. Maknanya semua memahami perkara yang sama. Okay? Faham dan fahami dengan bentuk yang terselaras. Kedua. Yang ketiga, ilmu itu hendaklah diberikan dengan penerapan nilai-nilai. Yang nilai ini disebut yang konsep kemahiran insaniah itu. Ilmu itu hendaklah disampaikan, disulamkan dengan penerapan nilai-nilai. Ini Ustaz bercakap pagi tadi. Akal dan juga hati. Hati itu yang nak diperbetulkan. Putihkan hati itu. Jangan gelapkan hati itu. Dan yang keempat, pengupayaan. Pengupayaan bermakna sekiranya kita dah menyampaikan ilmu itu dengan baik dan mesra, semua orang dah faham dan disulami dengan nilai-nilai, maka sesiapa juga yang kita upayakan, mereka pasti akan memahami pengukuran itu adalah satu bentuk pengupayaan yang diberi tanggungjawab serta amanah kepada mereka. Yang kelima, jika kita boleh menyampaikan dengan mesra, mereka faham, disulami dengan nilai-nilai, dan sesiapa juga yang bertanggungjawab dan kita upayakan, maka mereka akan mengambil tanggungjawab untuk memasyarakatkan ilmu itu. Okey, memasyarakatkan ilmu, dan sekiranya ilmu itu berjaya kita masyarakatkan, pasti kemenjadian murid itu tidak dapat kita nafikan. Kalau semua orang tahu tentang ilmu itu, ilmu pentaksiran, semua orang faham dengan jelas tentang ilmu pentaksiran, dan ilmu pentaksiran ini hendaklah disekalikan dengan nilai-nilai. Dan bukan itu sahaja, kita dapati pengetua atau guru besar, pemimpin-pemimpin di sekolah, mereka mempunyai rasa tanggungjawab, untuk menyampaikan ilmu itu, maka mereka rasa diri mereka telah diupayakan, dan seharusnya lah mereka akan mengambil tanggungjawab untuk memaklumkan, memasyarakatkan ilmu itu kepada ibu bapa dan juga masyarakat yang lain. Dan akhir sekali, masyarakat dan pihak sekolah
bergabung, berganding untuk memastikan kemenjadian murid itu sah berlaku, sah akan dihasilkan. Dan berbalik kepada yang itu semua, 6 resolusi itu ialah ia didasari oleh ilmu dan amal yang mantap. InsyaAllah, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, ilmu yang kita dapat dalam tempoh 3 hari ini adalah ilmu yang boleh memantapkan diri kita untuk kita sampaikan kepada rakan-rakan kita di negeri. Susun balik yang 6 tadi. Susun balik, mengikut susunan aliran itu supaya kita boleh jelas. Boleh jelas. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya akhiri, visi lembaga periksaan ialah menjadi peneraju pentaksiran menjelang 2020. Kita ada lebih kurang 3 tahun sahaja. Dan kita mempunyai banyak dokumen-dokumen perancangan yang begitu baik. PPPM 2013-2025, hala 7 pentaksiran selepas 2020 ini ialah untuk menjadikan lembaga peperiksaan sebagai organisasi yang disegani. Dalam PPPM, saya sebut ni semasa saya berada di Kuala Lumpur. Apa sebenarnya intipati di dalam PPPM tu? Apa sih sebenarnya intipati? Kita bercakap tentang kemenjadian murid. Tetapi untuk membolehkan kemenjadian murid itu berlaku, melahirkan murid tadi, yang penting ialah sistem pendidikan kita seharusnya berkualiti. Tuan-tuan dan puan-puan, bacalah dalam PPPM tu. Semua tu, kalau kita baca, adalah untuk menjadikan sistem pendidikan kita ini sistem pendidikan yang berkualiti. Hanya sistem pendidikan yang berkualiti yang boleh melahirkan kemenjadian murid. Tetapi untuk menjadikan sistem pendidikan kita berkualiti, setiap seorang kita memainkan peranan. Kita perlu pertingkatkan kualiti diri kita dulu. Bagaimana kita pertingkatkan kualiti diri kita? Ini yang balik kepada tadi. Saya cukup suka Ustaz Jaafar tadi. Hati kita mesti dibetulkan. Akal kita mesti betulkan. Sekiranya kita memelihara hati dan akal kita, insya-Allah kualiti kita juga akan bertambah baik. Kerana kualiti itu adalah sesuatu yang dia adalah didasari oleh hati kita. Hati kita mesti betul. Dan insya-Allah saya, tuan-tuan dan puan-puan, mengambil kesempatan ini. Yang ni saya dah maklum juga sebelum-sebelum ni. Yang pertama, saya nak mengucapkan jutaan terima kasih. Sebenarnya terima kasih saya ni tidak ternilai. Kerana sumbangan, sokongan tuan-tuan dan puan telah menjadikan lembaga periksaan sebagai satu entiti di Kementerian Pendidikan yang begitu disegani. Saya mengucapkan tahniah kerana tuan-tuan dan puan berjaya memberikan sokongan dan bantuan itu, menyumbang kepada satu keberhasilan yang mungkin kita tidak lihat ia sebagai satu keberhasilan, tetapi insya-Allah keputusan peperiksaan itu adalah satu daripadanya. Dan kita doakan agar keberhasilan dalam keputusan peperiksaan itu adalah keberhasilan yang betul-betul mempamerkan kecemerlangan anak-anak kita. Kalau dia dapat A, dia benar-benar cemerlang. Kalau dia dapat B, dia layak dapat B. Dan keputusan itu dikaitkan dengan keputusan atau pelaporan-pelaporan yang lain. Yang kedua, saya ingin memohon ampun dan maaf kerana dalam tempoh saya menerajui lembaga periksaan ini, mungkin ada perkara-perkara yang tidak disenangi, dan itu bukanlah niat saya untuk tidak menyenangkan tuan-tuan dan puan-puan, tetapi insya-Allah sekurang-kurangnya ia mendorong untuk kita melakukan sesuatu yang baik untuk organisasi kita. Dan yang ketiga, saya mendoakan agar lembaga peperiksaan dan SPP JPN terus menjulang nama sistem pendidikan kita kepada satu tahap yang kita hasratkan di dalam PPPM 2013-2025. Selepas 2020, bila lembaga peperiksaan berjaya mencapai visi itu, kita mendoakan kita teruskan kecemerlangan dalam menguruskan dan mengendalikan peperiksaan kita. Dan saya nak yakinkan, was it last month, kita berjumpa dengan wakil
Cambridge Assessment. Kan? Dalam perjumpaan itu kita bercakap tentang perubahan yang kita lakukan. Mereka juga bersetuju walaupun dalam perbualan itu Chief Executive, apa nama dia ya? Simon Libers. Dia kata dia pun sebenarnya kalau nak buat perubahan seperti yang kita lakukan itu dia agak teragak-agak, dia kata. Dia akan menjadi teragak-agak, dia kata. Tetapi dia kata tahniahlah lembaga periksaan kerana berani. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta tuan-tuan dan puan-puan beri tepukan kepada jawatan kuasa di lembaga periksaan yang telah sama-sama membuat keputusan untuk melakukan perubahan itu. Perubahan itu bukan pengarah peperiksaan. Perubahan itu bukan pengarah peperiksaan yang buat, tetapi dibuat oleh jawatan kuasa yang melihat bagaimana kita boleh perbaiki sistem pendidikan melalui keputusan peperiksaan yang betul-betul mempamerkan kualiti murid-murid kita. Jadi kita dah berjaya melakukan satu langkah ke arah penambahbaikan sistem pendidikan. Dan saya sebut sekali lagi, saya terus mendoakan agar lembaga peperiksaan terus cemerlang. Sampai bila-bila saya akan mendoakan, kerana tuan-tuan dan puan-puan, dengan seikhlas-ikhlas hati saya sangat menyayangi lembaga peperiksaan. Ini adalah tempat di mana saya mendapat ilmu, dan saya tak dapat nak membandingkan ilmu ini dengan mana-mana tempat yang lain, kerana ilmu itu yang menjadikan saya matang, ilmu itu yang menjadikan saya sebagai pemimpin, ilmu itu juga saya menjadi berani. Saya menjadi berani kerana ilmu itu, saya menjadi tenang kerana ilmu itu, dan saya sebut sekali lagi seikhlas-ikhlasnya, datanglah sesiapa pun, bukan saya mendahului Allah SWT, tetapi dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada saya dapat menghadapi apa sahaja rintangan dan dugaan dan cabaran. Sebab itu semasa UPSR berlaku tempoh hari, saya tidak gentar. Saya tidak gentar sama sekali. Bukan saya mengatakan saya hebat, tetapi saya yakin di belakang saya ada terlalu ramai warga di kementerian, termasuk tuan-tuan dan puan-puan, yang menyokong saya daripada belakang. Saya tahu. Sebab itu saya tidak gentar sama sekali. Panggillah pada bila-bila masa, insya-Allah. Insya-Allah. Keberanian itu bukan hak saya, tetapi telah dianugerahkan oleh Allah, kerana saya yakin kita melakukan sesuatu yang baik untuk anak-anak kita di masa akan datang. Dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan tuan-tuan dan puan-puan juga dianugerahkan dengan keberanian dan kekuatan, dengan keimanan dan ketakwaan, dan juga dengan kebijaksanaan untuk meneruskan perjuangan lembaga periksaan menjelang tahun 2025, insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekalung penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datin atas ucapan beliau sebentar tadi. Kita semua pastinya akan merindui bicara indah, mutiara-mutiara ilmu daripada yang berbahagia Datin. Sebagai tanda penghargaan, ingatan dan kenang-kenangan kepada kita semua yang hadir dalam wacana intelektual pentaksiran 2017, pihak Urustia dan Tuan Rumah SPP Negeri Sembilan telah menyediakan CJ dan cenderamata. Sehubungan itu, sekali lagi dijemput Yang Berusaha Encik Fakarudin bin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah JPN Negeri Sembilan selaku Tuan Rumah, dan yang berbahagia Datin Nawal binti Saleh, Pengarah Lembaga Peperiksaan, ke pentas untuk menyempurnakan majlis. Kita mulakan dengan penyampaian kepada timbalan-timbalan pengarah peperiksaan. Mulakan dengan yang pertama, Timbalan Pengarah Peperiksaan Pengurusan Dr. Aliyah binti Ahmad.
Seterusnya Timbalan Pengarah Produksi Tuan Haji Mustafa bin Sidi. Seterusnya dijemput wakil KS SPP JPN. Pertama dijemput KS SPP Perlis. Seterusnya KS SPP Kedah. Seterusnya wakil KS SPP Pulau Pinang. Seterusnya KS SPP Terengganu. Seterusnya wakil KS SPP Kelantan. Seterusnya KS SPP Perak. Seterusnya KS SPP Pahang. Seterusnya KS SPP Selangor. Seterusnya KS SPP Kuala Lumpur. Seterusnya wakil daripada SPP Putrajaya. Seterusnya tuan rumah SPP KS SPP Negeri Sembilan. Seterusnya KS SPP Melaka. Seterusnya wakil
Seterusnya KS SPP Johor. Seterusnya KS SPP Sarawak. Seterusnya KS SPP Sabah. Dan seterusnya SPP Labuan. Pihak majlis juga menjemput wakil daripada Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan. Seterusnya penyampaian sijil dan cenderamata kepada wakil sektor-sektor di lembaga peperiksaan. Kita mulakan dengan KS SPDP. Seterusnya KS SKP Cik Atis. Kalau nak panggil menyanyi, sila berhubung dengan saya lah. Seterusnya KS SPMPT. Seterusnya KS SPP MALN. Seterusnya KS SPP MRR. Dijemput KS SPPK. Seterusnya dijemput wakil dari SPUA. Seterusnya KS SPUTV.
Seterusnya KS SPS. Dan yang terakhir dijemput wakil daripada sektor SPPA. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datin Awal, Cik Bakhruddin, dan di atas kesudian menyampaikan sijil dan cenderamata. Jika mendaki kita telah sampai ke puncak, jika berenang kita telah sampai ke dataran ataupun daratan, jika berlari kita telah sampai ke garisan penamat. Dan majlis kita pada kali ini telah sampai ke penghujungnya. Dan sebelum kita berakhir, kita akan jemput Ustaz Wan Abdul untuk membacakan doa. Dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya man lahul asma'ul husna. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, kami menzahirkan kesyukuran kepadamu kerana dengan izin dan limpah kurniamu jua kami dapat menyelesaikan acara wacana intelektual pentaksiran. Kami memohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah taufik hidayah petunjuk dan inayahmu. Mudah-mudahan wacana ini menjadi satu platform berkongsi ilmu yang berguna, yang patuh dan akur akan dasar ilmu yang sahih untuk difahami dan dianuti. Allahumma ya man lahul izzatu wal karamah. Ya Allah, sesungguhnya kami amat mendambakan agar wacana ini menjadi satu wahana yang boleh menjadi bukti betapa warga kerja pentaksiran benar-benar telah membuat refleksi, muhasabah diri dan hala tuju organisasi demi menyahut cabaran pendidikan abad ke-21 dengan menyediakan pentaksiran pendidikan yang berkualiti dan pelapuran yang holistik serta bersepadu. Ya Allah, berkatilah perkongsian profesional kami sepanjang kami berhimpun di sini. Berkatilah jua usaha-usaha kami ya Allah. Ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas untuk kami memainkan peranan ke arah mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan yang menjurus kepada matlamat memaksimumkan keberhasilan murid dalam setiap ilmu yang dipelajari dan daripada adab yang kami telah terbiahkan. Allahumma ya dzal fadli wal ihsan. Sesungguhnya ya Allah, kami amat menyadari bahawa ilmu yang tidak diamalkan ibarat pokok yang tidak berbuah, dan kami juga mengakui bahawa sebaik-baik ilmu ialah ilmu yang diamalkan dan disampaikan. Maka dengan itu ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk menterjemahkan setiap ilmu yang diperoleh dalam wacana ini dalam bentuk tindakan yang boleh memberikan kepada kebaikan kepada agama, bangsa dan negara. Allahumma ya man su'ila wa ajwada man a'ta. Ya Allah, ya Tuhan kami, lokasi wacana ini juga menjadi saksi bahawa seorang lagi Sri Kandi pentaksiran pendidikan akan berlalu pergi meninggalkan kami. Sesungguhnya pemimpin seringkali datang dan pergi, namun kami memohon dan merayu kepadamu ya Allah,
semoga tetap diperkukuhkan dalam ikatan silaturahim, dipereratkan tali persahabatan agar kami saling berhubungan meskipun dipisahkan oleh batas perkhidmatan. Ya Allah, kami titipkan pengharapan di saat Engkau masih memberikan detik waktu di dunia ini, agar semua jasa dan pengorbanan beliau di latar pendidikan ini dibalas dengan sebaik-baik ganjaran. Kami memohon kasih sayang-Mu ya Allah, agar seluruh jiwa dan kehidupan Sri Kandi LP ini senantiasa dalam ketenangan dan kebahagiaan dalam menjalankan kewajipan selepas persaraan. Allahumma ya sami'ad da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman. Penuhilah hati ini dengan cahaya hidayah-Mu yang tidak pernah serna. Lapangkanlah dada kami dengan limpahan iman kepadamu dan indahnya kepasrahan kepadamu ya Allah. Hidupkanlah kami dengan kemakrifatan kepadamu dan matikanlah kami ya Allah di atas kesyahidan di jalanmu. Sesungguhnya ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya Ilahi, jadikanlah ikatan persaudaraan antara kami ini ikatan yang dirahmati, dan perpisahan kami sebagai satu perpisahan yang Engkau berkati. Selamatkanlah ya Allah kami ke setiap destinasi yang bakal kami tuju pada hari ini. Allahumma bika nasta'in wa bika natawakkal. Irhamna jami'a ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Wan atas bacaan doa sebentar tadi. Moga-moga kita beroleh rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala yang kita lakukan ini. Dan sebelum saya mengakhiri majlis menutup wacana intelektual pentaksiran 2017, izinkan saya untuk membacakan dua rangkap pantun anak dara. Leka bersiap si anak dara, teruna tekun memasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf. Pohon berangan, tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.